Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, dan salam Sabah Maju Jaya. Yang berhormat Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, Timbalan Presiden Gagasan Rakyat. Yang berhormat Naib Presiden Datuk Dr. Haji Muhammad Arifin Arif. Yang berhormat Datuk Rubin Balim, dan yang berhormat Datuk Masyun Bani. Yang berbahagia Datuk Ridona Bahandang, Ketua Pergerakan Wanita Gagasan Rakyat. Yang berhormat Datuk Fairuz Rendan, Ketua Pergerakan Pemuda Gagasan Rakyat. Yang berbahagia Saudari Imi Datuk Matin Idam, Ketua Pergerakan Belia Wanis Gagasan Rakyat. Yang berbahagia Datuk Muhammad Razali Raji, Setiausaha Agung Gagasan Rakyat. Yang berbahagia Saudara Steven Jacob Jimbang, Timbalan Setiausaha Agung Gagasan Rakyat. Yang berhormat Datuk Gulam Haidar Khan, Bendahari Agung Gagasan Rakyat. Yang berbahagia Datuk Tahir Pico, Timbalan Bendahari Agung. Yang berhormat Datuk Nizam Datuk Seri Panglima Abu Bakar Keting, Ketua Penerangan Parti Gagasan Rakyat Sabah. Saya juga ingin mengalu-alukan seluruh barisan kepimpinan gabungan rakyat Sabah dan juga tetamu-tetamu undangan kita daripada parti-parti komponen GRS, yaitu yang berhormat Datuk Seri Panglima Yong Tek Lim, Parti Maju Sabah SAPD. Yang berbahagia Tan Sri Datuk Seri Panglima Pandikar Amin Haji Mulia, Presiden USNO. Yang berbahagia Tan Sri Datuk Seri Panglima Joseph Wan Ketingan, Penasihat Perdana PBS dan juga mantan Ketua Menteri. Yang berhormat Datuk Seri Panglima Dr. Joakim Gunsalam, Timbalan Presiden Parti Bersatu Sabah PBS. Juga yang berhormat Datuk Robert Tawik, Timbalan Presiden Staf. Juga rakan-rakan yang berhormat Datuk Liu Chin Jin alias Christina Liu, pengerusi Pakatan Harapan Sabah. Yang berhormat Frankie Pun, pengerusi DAP Sabah. Yang berbahagia Tan Sri Datuk Liu Yunfa, Presiden Parti Harapan Raya Sabah. Yang berbahagia Datuk Chin Sufin, Presiden LDP. Yang berbahagia Datuk Alexander Loh, pengerusi Parti Gerakan Sabah. Yang berbahagia Saudara Muhammad Aminuddin Ali, Suruhjaya PAS Negeri Sabah. Juga saya turut mengalu-alukan saudara saya yang berhormat Datuk Yaakob Khan, Timbalan pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Sabah, dan juga Timbalan pengerusi Barisan Nasional Sabah. Saya juga ingin mengalu-alukan berbahagia Datuk Seri Panglima Nipah Ahmad, mantan Menteri Luar, Menteri-Menteri, Pembantu-Pembantu Menteri, ahli-ahli yang berhormat, ahli-ahli Parti Gagasan Rakyat,
tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana atas limpah kurnia dan ketentuan dan jualan kita dapat bersama-sama berhimpun pada pagi ini dalam satu majlis yang amat bersejarah, yaitu majlis pelancaran Parti Gagasan Rakyat Sabah ataupun Gagasan Rakyat. Sesungguhnya saya amat terharu melihat kehadiran ribuan pendukung parti yang pastinya sudah lama menanti-nantikan masa untuk melihat kehadiran parti ini. Mewakili seluruh staf kepimpinan parti, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi ucapan penghargaan dan atas kehadiran semua pimpinan rakan-rakan parti, khususnya daripada komponen Gabungan Rakyat Sabah GRS, Pakatan Harapan PH, dan parti-parti lain yang turut sama mendukung perjuangan kita di Sabah. Hakikatnya kebersamaan semua amat signifikan dalam kita melakar semangat muafakat Sabah yang lebih bernilai dan bermakna. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, sehingga hari ini masih segar dalam ingatan saya pandangan seorang tokoh veteran politik Sabah yang amat saya hormati ketika saya menziarahi beliau lebih kurang setahun yang lalu. Saya berkongsi perkembangan dengan beliau tentang penubuhan Parti Gabungan Rakyat Sabah atau GRS. Sungguh pun sudah tidak memegang jawatan rasmi dalam politik, beliau memberikan komitmen untuk menyokong perjuangan Gabungan Rakyat Sabah. Beliau berpesan kepada saya supaya memikirkan dan mengusahakan agar saya dan rakan-rakan untuk meneruskan perjuangan dalam sebuah parti-parti. Hasratnya melihat Gabungan Rakyat Sabah menjadi sebuah wadah yang bukan hanya bercitrakan 100% lokal, tetapi dianggotai sepenuhnya oleh semua parti-parti. Pemimpin yang saya maksudkan tidak lain dan tidak bukan ialah Tan Sri Datuk Sri Panglima Joseph Pairin. Saya tahu inilah juga harapan rakan-rakan pimpinan dan ahli-ahli parti komponen Gabungan Rakyat Sabah secara keseluruhan. Syukur hari ini bukan hanya aspirasi kami dapat direalisasikan, namun saya yakin rakan-rakan dalam Gabungan Rakyat Sabah juga amat mengalu-alukan kehadiran parti yang kita kenali sebagai Gagasan Rakyat. Buktinya, tanpa menanti mesyuarat agung khas maupun pelancaran ini, Gagasan Rakyat telah diterima sebagai rakan komponen Gabungan Rakyat Sabah GRS lebih awal lagi. Setinggi-tinggi terima kasih saya ucapkan kepada pimpinan Gabungan Rakyat Sabah. Tuan-tuan dan puan-puan, ada yang nakal di luar sana menyebut, nah,
Sajiji tubuh pati baru lagi, lumpat lagi, dihina dan dicaci sebagai pengkhianat dan tidak setia. Itu sudah biasa saya dengar. Sudah bertahun kami dilabelkan sedemikian rupa. Saya memilih untuk berdiam diri dan meminta untuk rakan-rakan perjuangan agar tidak perlu memberikan sebarang respon balas. Ini kerana bagi saya tidak ada gunanya berbalas bicara dalam perkara-perkara yang boleh melebarkan jurang perbezaan dan perpecahan sesama kita di Sabah. Biar masa menentukan. Akan tiba masa setiap tindak dan ikhtiar kita terjawab dengan sendirinya apabila terserlah hikmah daripada setiap keputusan berjamaah yang kita sepakati. Paling penting bukannya untuk diri dan kumpulan kita, tetapi akhirnya manfaat itu adalah untuk agenda besar rakyat dan negeri Sabah yang ada. Realitinya hari ini terbukti muafakat kita untuk mengukuhkan dan bersama membina gagasan rakyat bukanlah pilihan pribadi Haji dan bukan sekadar keputusan rakan-rakan pimpinan, tetapi turut direstui rakan-rakan dalam Gabungan Raya Sabah atau GRS. Dan yang paling utama, ia diterima dan mendapat respon baik dari berbagai pihak. Buktinya ramai sahabat-sahabat lama kita hadir di dalam majlis ini dan memilih untuk meneruskan perjuangan bersama-sama melalui wadah baharu, yaitu Parti Gagasan Rakyat Sabah. Saya yakin lebih ramai di luar sana yang ternanti-nanti gerakan selanjutnya daripada kita melebarkan mesej gagasan rakyat ke seluruh pelosok negeri di bawah baik-baik. Kita percaya setelah melalui sejarah panjang politik negeri, gagasan rakyat adalah wadah politik yang bertepatan dengan tuntutan semasa. Tuan-tuan dan puan-puan, jika diimbas pintas lalu sejarah landscape politik Sabah adalah yang paling dinamik dan berwarna-warni. Sejak memilih untuk bersama-sama membentuk Malaysia pada tahun 1963 sehingga kini Sabah telah mengalami transisi batu raju kerajaan sekurang-kurangnya 6 kali. Maksudnya dalam tempo cuma 6 dekade, rakyat Sabah telah menukar 6 kerajaan lama dan mengangkat 6 kerajaan yang baru. Tidak ada mana-mana negeri lain di Malaysia yang mempunyai simpang siur politik dengan keunikan yang menyerupai negeri Sabah. Ini memberi satu cerminan aspirasi rakyat Sabah yang begitu progresif dan sentiasa terbuka kepada perubahan. Atas kesedaran ini, para pemimpin politik mestilah peka membaca sentimen-sentimen perubahan yang sentiasa berlaku di peringkat akademik dan memahami dengan tepat naratif semasa yang sedang berkembang. Sejarah perubahan yang rancak dan dinamik merupakan satu isyarat penting bahawa selaku aktivis politik kita mestilah memiliki sifat andal yang tinggi untuk beradaptasi mengikut keperluan dan tuntutan semasa. Saya melihat dinamika sejarah politik di Sabah ini adalah terjemahan kepada apa yang selalu diperkatakan. Kalau kita tidak berubah, kita akan rebah.
Dengan arti kata lain, kalau kita tidak sensitif, message perubahan yang diinginkan rakyat, kita akan dirubahkan oleh rakyat. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, parti gagasan rakyat yang kita lancarkan pada hari ini merupakan satu reaksi penting kepada dinamika landscape politik saat 5 tahun belakangan semenjak tsunami politik tahun 2018. Kita telah berdepan dengan kerencaman politik di peringkat negeri dan nasional yang amat kompleks. Ada banyak status quo dan paradigma lama yang telah dicabar dan dirobohkan. Ada banyak juga keinginan dan harapan baru yang muncul dengan mendadak. Kita mendengar aspirasi rakyat akan pemilu. Kita membaca dan coba memahami naratif di lapangan, dan kita membuat refleksi untuk menilai di manakah posisi kita pada ketika ini. Hasil daripada penelitian inilah maka kita mendapat keyakinan bahawa bergerak atas landasan hati tempatan merupakan langkah dan pilihan yang tepat. Kita juga amat memahami bahawa tindakan ini mengundang bermacam reaksi dan persepsi. Antara kesangsian yang ditimbulkan adalah soal kesetiaan, persahabatan, dan ketekalan diri. Namun kita harus menyadari bahawa politik bukanlah hanya berkisar soal idealisme yang wajib dipahami juga. Politik adalah soal survival, asas perjuangan dan realiti pembangunan sosioekonomi di lapangan. Ini bukan semata-mata soal apa kemahuan ahli politik, tetapi yang jauh lebih penting apa kemahuan rakyat jelata. Justru itu, dalam banyak keadaan kita mestilah berpijak di bumi nyata dan berpegang kepada prinsip real politik. Kita tidak boleh hanya didodoi oleh retorik politik ideologi semata-mata. Kita telah menyaksikan bermacam kemelut dan krisis dalam sejarah politik Sabah dan Malaysia, khususnya sejak beberapa tahun kebelakangan. Begitu jelas tersurat bahwa kesetiaan kepada idealisme politik adalah bersyarat, tetapi kesetiaan kepada aspirasi rakyat adalah mandatori. Bila berlaku konflik pertentangan di antara setiap kawan politik dan aspirasi rakyat, tidak ada pilihan lain, alternatif terbaik selain memihak kepada rakyat atau relevan atau tidak sesuatu kepimpinan politik itu sangat bergantung kepada mandat rakyat dan sejauh mana perjuangan kita membawa pulangan nikmat dan manfaat kepada rakyat dan negara. Inilah nilai dan makna yang akan menjadi prinsip dan pegangan gagasan rakyat. Tuan-tuan dan puan-puan, atas keinsafan itulah juga kita memutuskan untuk menjadi sebahagian daripada kerajaan perpaduan sebagaimana dititahkan oleh Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Kita menzahirkan sokongan terhadap kepimpinan yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia untuk membawa Malaysia melangkah ke hadapan demi membina masa depan rakyat dan tanah air. Dalam menghadapi cabaran hari ini,
dan mendatang yang amat rumit. Rakyat tidak seharusnya dibebani dengan ketidaktentuan dan ketidakstabilan politik. Rakyat menunaikan tanggung jawab sebagai pemilih dalam pilihan raya, dan mereka berhak untuk mempunyai sebuah kerajaan yang diharapkan berupaya membela nasib mereka. Jangan sekali-kali biarkan pertentangan parti-parti politik menghirit rakyat dalam kemelut berpanjangan. Sabah perlu menjadi sebahagian daripada kerajaan persekutuan demi kepentingan rakyat dan negeri Sabah. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, jika melihat kepada perubahan-perubahan sentimen di peringkat akhir umbi dalam 5 tahun kebelakangan ini, ada 2 naratif sosiopolitik yang penting. Pertama, rakyat Sabah mahukan parti tempatan bersifat lokal untuk menerangi kerajaan. Yang memang benar, kita tidak seharusnya menolak kerjasama dengan parti nasional, karena kita perlu hidup dalam ekosistem federal dalam sebuah negara persekutuan. Tetapi dari segi kerangka governance negeri, rakyat mahukan sebuah kerajaan yang diterajui bercitrakan lokal atau tempatan. Tuan-tuan dan puan-puan, kehadiran parti-parti bersifat nasional tetap relevan selagi mana semangat, teras dan agenda perjuangan negeri tidak sesekali dikompromi. Strategi elemen lokal dan nasional perlu berlandaskan kepada prinsip meletakkan kepentingan negeri sebagai agenda keutamaan, Sabah first, dan memposisikan kepentingan negeri itu sebagai komponen penting agenda nasional. Ini kerana Sabah yang lebih maju dan jaya pastinya menyumbang kepada pembinaan persekutuan Malaysia yang madani, yaitu konsep yang bercitrakan kemajuan yang lebih holistik, merangkumi segenap aspek. Kedua, rakyat Sabah mahu negeri ini dipayungi oleh kerajaan yang berciri multi-parti, bukan bersifat parti tunggal. Maksudnya, sebuah kerajaan yang mempunyai elemen check and balance yang cukup kuat dan inklusif. Jika tinjau sejarah, 3 kerajaan pertama Sabah sebenarnya adalah parti tempatan, tetapi sifatnya adalah parti tunggal. Biarlah kita belajar dan mengambil teladan dari pengalaman panjang yang telah kita lalui bersama. Kita harus melaksanakan pembaharuan dengan modal perkongsian kuasa yang lebih inklusif dan membina. Kita harus menggalakkan, kita harus mengelakkan daripada kuasa terpusat dengan sangat kuat kepada satu kutub tertentu, sama ada condong kepada kumpulan yang diwakili atau terikat kepada kecenderungan sebuah pimpinan. Berasaskan kepada penilaian-penilaian dan kesedaran ini, maka formula politik lokal dan inklusif wajar diilhamkan, yaitu gabungan multi-parti berteraskan citra tempatan. Maka itulah kehadiran gagasan rakyat akan memperkukuhkan citra perjuangan gabungan rakyat Sabah sebagai satu jajaran lokal dan formula tempatan. Gagasan rakyat sebagai sebuah wadah solidariti suara Sabah
akan membawa citra kesatuan masyarakat berbilang kaum yang mendukung agenda Sayangi Sabah yang menjadi landasan Gabungan Rakyat Sabah atau GRS dengan keras perjuangan Sabah First, Sabah Forward, Sabah Prosper, dan Sabah United. Tuan-tuan dan puan-puan, yakinlah solidariti kita akan menjadikan suara Sabah lebih kuat dan berkesan. Sebagaimana yang sering saya tegaskan, kita kuat apabila kita bersatu. Kita akan dihormati sekiranya kita kuat dan bersatu. Bermuafakat Gabungan Rakyat Sabah bukan sekadar penting untuk kita di Sabah. Bermuafakatan ini amat bermakna untuk membina kesatuan dan kekuatan dalam memastikan kepentingan Sabah terus terbela dalam persekutuan Malaysia. Saya ingin mengambil kesempatan untuk mengajak dan menyuruh rakan-rakan daripada parti-parti lain yang berkongsi agenda perjuangan untuk menganjak kerjasama yang lebih bernilai dan bermakna dengan Gabungan Rakyat Sabah atas landasan muafakat Sabah. Muafakat ini perlu disimpul bukan hanya di peringkat kepimpinan, malah perlu dikembangkan ke peringkat akar tinggi. Gabungan Rakyat Sabah GRS akan sentiasa terbuka untuk bekerja sama dengan mana-mana pihak yang menjunjung dan iktiraf hak dan kepentingan Sabah. Ini termasuk menghormati kebebasan dan keabsahan pemimpin dan rakyat Sabah dalam menentukan barisan kepimpinan raju kerajaan sebagaimana peristiwa mutakhir yang telah kita lalui baru-baru ini. Kita amat menghargai budaya dan komitmen politik pimpinan parti-parti nasional yang menghormati keputusan pemimpin-pemimpin tempatan dalam menentukan alat tuju kepimpinan kita. Pendekatan ini sekaligus memelihara kredibiliti dan legitimasi para pemimpin mereka di peringkat negeri yang dipilih oleh rakyat akar tinggi di Sabah. Tuan-tuan dan puan-puan, pada kesempatan ini saya juga ingin mengambil peluang untuk merakamkan ucapan penghargaan yang tidak terhingga kepada setiap seorang ahli Dewan Undangan ini yang telah memberikan mandat dan kepercayaan untuk saya terus meneraju kerajaan. Saya bersyukur di sebalik kemelut yang berlaku, saya didukung oleh sebuah pasukan yang lebih inklusif serta responsif kepada keutamaan kita dalam menjayakan alat tuju Sabah Maju Jaya. Pada hujung bulan ini, yaitu pada 29 hari bulan Mac 2023, merupakan garis masa genap 2 tahun pelaksanaan alat tuju STP sejak pelancarannya di bangunan yang sama pada 29 hari bulan Mac tahun 2021. Di samping melakar kejayaan demi kejayaan, termasuk peningkatan hasil negeri mencecah paras 7 bilion ringgit berbanding paras 4 bilion ringgit ketika kita mulai. Kita perlu memastikan segala perancangan dilaksanakan sambil mengenal pasti strategi serta meneroka peluang dan potensi bahan. Ini termasuk usaha untuk menarik lebih banyak pelaburan ke Sabah di bawah inisiatif Nusra Pelabur SMK. Sehingga kini baru 1,5 tahun kita telah mencapai rekod pelaburan langsung asing serta pelaburan domestik berjumlah 33,4 bilion ringgit. Tuan-tuan dan puan-puan,
Dalam tempo 2 tahun kita mengambil alih tampuk pemerintahan, kita telah mencapai banyak kejayaan untuk memberi apa yang terbaik kepada rakyat, dan antaranya ialah pemeteraian perjanjian Commercial Cooperation Agreement CCA dengan pihak Petronas yang berprinsipkan greater share, greater participation dan greater revenue untuk membangunkan industri minyak dan gas. Sejak pemeteraian perjanjian ini, kita telah menandatangani beberapa perjanjian penting, termasuk pembekalan gas asli kepada Sabah, Energy Corporation System Berhad SEC, menjadikan SEC sebagai pembekal dan pengangkut gas asli domestik yang terbesar. Selain itu, Sabah juga memperolehi 25% kepentingan penyertaan dalam logik petrokimia Sabah Amonia Urea atau SAMU. Dan awal bulan Februari lalu, kita telah menandatangani 2 perjanjian, yaitu satu mengenai back-in option, kontrak perkongsian pengeluaran telaga minyak dan gas yang memberikan kerajaan negeri sehingga 20% kepentingan penyertaan, dan yang kedua memberi kita 50% kepentingan penyertaan dalam telaga minyak dan gas Semarang. Kita akan meneruskan usaha untuk mendapatkan lebih banyak kepentingan penyertaan dalam Petronas. Tuan-tuan dan puan-puan, saya juga berasa gembira kerana usaha kita untuk mengejar atau menuntut hak Sabah di bawah perjanjian Malaysia 1963 telah menunjukkan banyak kemajuan. Sejak kita mengambil alih tampuk pemerintahan, dalam mesyuarat MA 63 di Kuching pada 20 Januari lalu, yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, beliau secara pribadi telah memberitahu saya bahawa adalah tidak adil negeri Borneo yaitu Sabah dan Sarawak tidak mendapat apa yang sepatutnya mereka. Beliau telah mengumumkan bahawa semua isu tertunggak dalam MA 63 sudah melepasi proses perbincangan dan kini dalam peringkat pelaksanaan. Satu-satunya isu tertunggak ketika ini adalah mengenai aspek teknikal, dan kita akan bekerjasama dengan kerajaan persekutuan untuk memastikan semua tuntutan dipercepatkan. Terkini, kita akan melihat penyerahan kuasa kawal selia elektrik kepada kerajaan negeri Sabah yang akan diserahkan pada 1 Januari 2024. Ini bagi membolehkan Sabah menubuhkan Suruhanjaya Tenaga Elektriknya sendiri, dan kami bertegas menyeru agar kerajaan persekutuan menyegerakan kajian semula artikel 112D berkaitan tuntutan 40% perkongsian hasil dan pemberian khas. Pendirian kita juga menolak Akta Laut Wilayah 2012 yang menghadkan sempadan maritim negeri kepada hanya 3 batu nautik, dan kita mahu mengekalkan bahawa sempadan laut kita hendaklah melebihi 200 batu nautika mengikuti perintah BOM Utara turungan perubahan sempadan yang termaktub dalam Majlis 1954. Ini adalah pendirian dan komitmen kita. Tuan-tuan dan puan-puan, ini juga menunjukkan kita tidak akan berhenti untuk menuntut apa yang terbaik kepada rakyat melalui pengurusan yang berkesan dan berkhidmat. Ini adalah komitmen dan ikrar saya sebagai Ketua Menteri bahawa kerajaan
akan melakukan yang terbaik dengan sokongan berterusan daripada rakyat. Hakikatnya dikurniakan pasukan yang terbukti kejujuran dan keikhlasan mereka telah memberikan suntikan semangat dan tenaga baru untuk saya bekerja lebih keras demi memastikan harapan rakyat dapat kita tunaikan satu persatu. Marilah bekerja bersama saya dengan satu matlamat utama: kita tangani isu-isu rakyat dan kita bina masa depan Sabah yang lebih maju dan berjaya. Kita teruskan dan lonjakkan momentum pembangunan. Kita buktikan muafakat Sabah yang kita rintis ini adalah pilihan tepat dan terbaik untuk negeri Sabah, negeri di bawah bayu yang tercinta ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saya akui bukan mudah untuk kita sampai ke destinasi, yaitu penubuhan parti gagasan rakyat Sabah ataupun gagasan rakyat ini sebagai wadah bahan untuk kesinambungan perjuangan. Banyak halangan dan banyak cabaran yang terpaksa ditempuhi. Ramai yang telah memberikan pandangan dan nasihat, termasuklah rakan-rakan di dalam gabungan rakyat Sabah di Ares itu sendiri. Berlakunya kegawatan politik hingga membawa kepada serangan dan desakan agar diwujudkan sebuah parti baru berasaskan aspirasi rakyat Sabah, khususnya yang mendukung semangat gabungan rakyat Sabah. Maka lahirlah parti gagasan rakyat Sabah atau gagasan. Saya amat yakin parti baru ini mempunyai kekuatan untuk menyatu padukan kita semua sebagai landasan di mana kita berpijak dan tiang di mana kita bersandar, agar semangat juang bukan sahaja dapat disatukan tetapi dijulang menjadi asas kekuatan dalam memperjuangkan hak rakyat keseluruhannya. Di sinilah juga kita satukan hati, gabungkan niat dan hasrat suci demi membela nasib anak-anak watan negeri Sabah yang tercinta. Tuan-tuan dan puan-puan, buat kesekian kalinya saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada pelopor awal parti gagasan rakyat Sabah, terutama Presiden pertamanya Dr. Ationg, dan juga selepas itu Saudara Steven Jimbangan dan seluruh barisan kepimpinan yang telah memberikan mandat kepada saya untuk menerajui parti ini melalui mesyuarat agung khas yang telah diadakan pada 5 hari bulan Februari yang lalu. Marilah kita bina dan perkasakan gagasan rakyat ini sebagai wadah yang berkesan demi solidaritas suara Sabah. Tepi pantai mencari lokan, air pasang merata-rata. Gagasan rakyat kita bangunkan demi membela negeri tercinta. Syair terbilang bersulam ayat, bahasa indah memikat hati. Berjuang bersama gagasan rakyat, parti lokal yang dinanti-nanti. Pagi-pagi indah pandangan, Gunung Kinabalu tinggi di daki.
gagasan rakyat wadah perjuangan. Bersamalah kita menjaga negeri. Cukup. Kita sambung lagi di lain-lain masa. Tuan-tuan dan puan-puan, sesungguhnya hari ini merupakan detik yang bersejarah buat kita semua. Setelah melalui pelbagai pengalaman, suka, duka, pahit, manis, dan menempuh onak duri, akhirnya kita duduk di dalam rumah kita sendiri. Pati ini rumah kita. Rumah kita, kita yang jaga. Rumah kita, kitalah tuannya. Rumah kita, kita pelihara sebaik-baik. Saya ingin memetik tadi penyair sajak kita. Dia menyatakan, dapur kita, kitalah penentu minum dan risiko. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya ucapkan jutaan terima kasih kepada semua penyokong-penyokong parti gagasan rakyat Sabah yang hadir pada hari ini, yang datang jauh daripada seluruh pelosok negeri Sabah. Sokongan saudara-saudari semua dalam kita meneruskan perjuangan ini tetap dihargai dan amat dialu-alukan. Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang datang awal-awal pagi lagi ke SICC ini. Saya dimaklumkan ada yang datang seawal jam 6 pagi lagi. Inilah semangat yang amat kita perlukan. InsyaAllah dengan sokongan ini, parti gagasan rakyat Sabah ini akan menjadi salah satu parti yang akan diterima oleh rakyat yang berbilang tahun di negeri kita. InsyaAllah. Jadi saudara-saudara sekalian, dengan kata-kata demikian dan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyempurnakan majlis pelancaran parti gagasan rakyat ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.